Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 11 Oktober 2021 bersama saya Fazrina Abdullah dalam Buletin Pahang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru agar sistem dan pentadbiran kehakiman syariah di negeri Pahang perlu menjadi lebih tersusun dan sistematik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku bertitah sistem kehakiman syariah di negeri ini perlu menjadi contoh kepada negara dan negeri lain. Di negeri saya, penubuhan mahkamah syariah diperuntukkan di bawah Seksyen 42 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Nombor 3 tahun 1951 dan kuasa yang diberikan kepada Sultan sebagai Raja Pemerintah. Selaku pemangku Raja Pahang, saya amat memandang tinggi institusi kehakiman syariah dan pendakwaan syariah di negeri ini. InsyaAllah segala usaha dalam memartabat dan memperkasakan undang-undang syariah ini akan saya berikan keutamaan. Baginda bertitah demikian sempena Majlis Penggunaan Watikah Pelantikan Yang Arif Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Pahang, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Ketua Pendakwa Syari'i Negeri Pahang, Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah dan Hakim Mahkamah Rendah Syariah di Istana Abu Bakar di Pekan. Turut hadir Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail dan Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak. Baginda bertitah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah juga telah berkenan menamakan bangunan Mahkamah Syariah baharu di Indra Mahkota di Kuantan sebagai Kompleks Syariah Al-Sultan Abdullah. Sementara itu, seramai 19 individu menerima watikah pelantikan dengan 5 daripadanya ialah Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Pahang iaitu Yang Amat Arif Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar, Yang Arif Datuk Haji Muhammad Amran Mat Zain, Yang Arif Datuk Haji Muhammad Syukur Sabudin, Yang Arif Datuk Haji Muhammad Razi Haji Abdul Latif dan Yang Amat Arif Tuan Haji Wan Muhammad Zakri Wan Muhammad. 4 individu dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Pahang iaitu Yang Hormat Datuk Haji Abdul Walid Haji Abu Hassan, Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Zawawi Zainal Abidin, Yang Hormat Datuk Haji Muhammad Yusof Abdul Ghani dan Yang Berbahagia Datuk Profesor Haji Muhammad Nasir Disa. 2 individu lagi dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pahang iaitu Yang Arif Tuan Haji Salahuddin Abdul Manaf dan Yang Arif Tuan Haji Muhammad Khair Zainal Abidin. Sementara itu juga, Tuan Haji Abu Kasim Pilus dilantik sebagai Ketua Pendakwa Syari'i, manakala Tuan Borhan Husin dilantik sebagai Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Pahang. Dalam majlis itu, seramai 6 individu dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Pahang, iaitu Tuan Samsul Kamal Kamaruddin, Tuan Haji Muhammad Nasir Awang, Tuan Muhammad Fahmi Abdul Jalil, Tuan Muhammad Aizat Datuk Haji Zainal, Puan Khariah Datuk Zamri dan Puan Azwa Hanim Kamaruzaman. Kerajaan negeri sentiasa bersedia untuk membantu pelan transformasi pendidikan Pahang 2021-2030 yang menjadi asas terkini dalam melahirkan generasi masa depan yang serba lengkap serta mampu menyesuaikan diri dengan sebarang situasi semasa yang dihadapi. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, peruntukan sebanyak RM351,000 yang diperlukan untuk permulaan TPP ini telah diluluskan bagi tujuan berkenaan. Kemungkinan ada keperluan tambahan apa semua, kerajaan negeri tidak teragak untuk membantu. Ini dibuat pada masa mereka mohon, JPM mohon dengan saya. Tetapi saya percaya as time jalan, mungkin ada penambahan peruntukan dan sebagainya dan kerajaan negeri akan tambah. Sebab kita tahu pendidikan ini penting. Dan saya tak nak benda ini sangkut di tengah jalan disebabkan oleh faktor kewangan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran Transformasi Pendidikan Pahang serta penyampaian insentif kecemerlangan STPM 2020 dan bantuan prihatin Pahang untuk operator, pekerja kantin, Dewan Makan dan rancangan makanan tambahan RMT di Auditorium Jabatan Pendidikan Negeri Pahang di Kuantan.
Turut hadir Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza Syamsuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang Yang Berhormat Datuk Mahmud Muhammad Nawawi serta Pengarah Jabatan Pendidikan Pahang Encik Muhammad Rosli Abdul Rahman. Sementara itu, Datuk Seri Haji Warosti turut menyampaikan ucapan tahniah dan syabas kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang kerana telah memikirkan dan melonjak ke hadapan melalui TPP. Ini adalah satu usaha yang sangat baik demi untuk melahirkan generasi yang akan datang yang lebih baik daripada sekarang. Transformasi maksudnya kita meninggalkan daripada apa yang ada sekarang kepada apa yang lebih baik ataupun perubahan pada apa yang telah baik. Jadi saya telah melihat dan mendengar tadi plan transformasi pendidikan Pahang ialah antaranya melahirkan anak-anak kita pada masa sekarang lebih baik daripada sekarang lah. Maknanya dari persegi adab, bukan kata sekarang tidak baik, tidak, tetapi lebih baik. Dalam pada itu, beliau menyarankan pendidikan turut dijadikan wahana demi memperkasakan perpaduan yang real dalam kalangan pelajar serta guru daripada pelbagai latar kaum. Pencemerlangan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Selain daripada pendidikan ini, kita jangan tinggalkan juga perpaduan. Kerana dia ada kaitan juga. Sebab negara kita ni ada pelbagai kaum, pelbagai ras dan pelbagai etnik, pelbagai budaya. Jadi perpaduan itu adalah sangat penting. Jadi kalau adanya perpaduan, adanya sinergi dan saya percaya transformasi ini akan dapat dicapai sebelum tahun 2030 insya-Allah. Majlis Amanah Rakyat MARA menyumbang sebanyak 4.174 juta ringgit kepada 957 usahawan dan peniaga sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak tahun 2020. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram berkata, jumlah tersebut diberikan menerusi 3 pakej bantuan yang disediakan menerusi program MARA Prihatin. 3 pakej itu ialah penjadualan semula bayaran balik pembiayaan MARA, diskaun sewa kepada penyewa premis perniagaan MARA dan kemudahan pembiayaan perniagaan skim Prihatin Mikro S3P. Lebih daripada 4 juta. Kalau dikira jumlah keseluruhan yang MARA BIE untuk membantu sikit sebanyak pengusaha-pengusaha di dalam negeri Pahang ni dengan harapan mereka ni apabila terkena pandemik COVID ni mereka dapat pulih dan memulakan semula perniagaan mereka sebagaimana sedia kala tadi. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan pada program Walkabout MARA Bantu Usahawan Inisiatif Tambahan Pemulihan MARA Negeri Pahang di pekarangan bangunan Arkad MARA Raub dan Cemerkau Chalet Resort Ulu Dong Raub. Hadir sama ialah Pengarah MARA Negeri Pahang, Haji Sofian Mustafa dan pemimpin tempatan. Pada majlis itu, seramai 13 penerima telah menerima skim pembiayaan perniagaan Prihatin Mikro S3P, Dana Nita, surat moratorium pembiayaan perniagaan MARA dan surat pengecualian sewa dan diskaun sewa 30% MARA di bawah program Strategi Memperkasa Rakyat dan Ekonomi Tambahan Pemerkasa dan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz yakin bahawa bantuan yang disediakan ini dapat membantu usahawan untuk meneruskan perniagaan dan perusahaan masing-masing terutama selepas hampir 2 tahun perkembangan ekonomi terbantut ekoran penularan wabak pandemik COVID-19. Saya cukup yakin maknanya kita boleh meneruskan usaha-usaha kita ni, aktiviti-aktiviti kita dia sebagaimana biasa dan kita boleh mendapat orang kata bukanlah keuntungan. Kita berniaga, kita dapatlah faedah dia. Yang inilah yang kita nak lihat. Khususnya dari segi pihak kerajaan dan juga MARA ni. Untuk nak pastikan supaya pengusaha-pengusaha ni, peniaga-peniaga ni dapat meneruskan perniagaan dia, kehidupan mereka kalau boleh lebih baik daripada sebelum pandemik COVID.
Sebanyak 27 menara telekomunikasi baharu akan dibina di kawasan Dewan Negeri Jelai bagi meningkatkan keupayaan internet di kawasan berkenaan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Waros Dewa Ismail berkata, selain itu sebanyak 39 menara sedia ada akan dinaik taraf selain menyediakan 46 jalur lebar tanpa wayar khas untuk kawasan Jelai. 27 menara baru. Terima kasih, Bos. 39 menara naik taraf. 46 jalur lebar wireless melalui satelit dan juga pusat internet komuniti diubah suai jadi pusat ekonomi digital keluarga Malaysia. Ini adalah satu berita yang sangat mengembirakan kita semua, terutama di Jelai. Jadi saya bagi pihak warga Jelai mengucapkan sekian terima kasih kepada Datuk Doktor Menteri Internet yang begitu perhatian dan cakna keadaan kami di sini, sanggup turun padang melihat sendiri dan insya-Allah masalah kita akan selesai. Beliau berkata perkara ini merupakan suatu berita yang amat baik kerana ia bukan sahaja akan meningkatkan lagi keupayaan digital rakyat di negeri ini tetapi juga berupaya menjana pertumbuhan ekonomi di kawasan terbabit. Datuk Seri Haji Waros berkata selain daripada itu, pusat internet komuniti yang sedia ada di kawasan itu juga dijenamakan semula sebagai Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia yang akan meneruskan operasi dengan lebih efisien dan mantap untuk penduduk tempatan. Beliau dalam masa yang sama turut mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM kerana sudi bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam penyediaan fasiliti bagi memastikan perkhidmatan digital yang lebih berkualiti dapat dirasai oleh penduduk Jelai. Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah JKP di daerah Raub dengan kolaborasi bersama Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Daerah Raub SW Corp Raub telah menganjurkan program plugging santai dan outreach klien dalam komuniti di kawasan berisiko tinggi KBT Mukim Gali, Raub, Pahang. Program anjuran bersama Majlis Daerah Raub itu dirasmikan oleh Pengurus Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hak Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram. Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz yang juga Ahli Dewan Negeri Batu Talang berkata, program ini mempunyai pengisian sangat baik kepada klien sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat luar. Penganjuran program ini bertepatan dengan strategi penghijauan kawasan berisiko tinggi KBT Penyanggahan Dadah iaitu mengekalkan kadar kepulihan klien dalam komuniti. Dengan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan komuniti ini, sifat sense of belonging atau sifat kepunyaan dapat dipupuk di mana secara tidak langsung klien dapat memahami kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar. Ini seterusnya akan dapat mengekalkan kepulihan untuk menjadi ahli komuniti yang sihat dan bebas dari penyalahgunaan dadah. Semua kawasan ekopelancongan dalam hutan simpan kekal di negeri Pahang dibuka kepada semua pengunjung mulai hari ini susulan pelaksanaan fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN di negeri Pahang. Berdasarkan perkongsian Jabatan Perhutanan Negeri Pahang di Facebook, pembukaan semula ini melibatkan Taman Eco Rimba TER, Hutan Taman Negeri dan kawasan pendakian dalam hutan simpanan kekal. Bagaimanapun, Taman Eco Rimba Jeriau dan Taman Eco Rimba Berembun di daerah Raub masih ditutup untuk kerja-kerja penyelenggaraan. Bagi aktiviti pendakian pula, pendaki diwajibkan untuk memohon permit dan mendapatkan perkhidmatan seorang malim gunung bagi setiap 7 orang pendaki. Justru Jabatan Perhutanan Negeri Pahang berharap pengunjung dapat mematuhi SOP pencegahan penularan wabak COVID-19 dan melengkapkan 2 dos vaksin. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.